mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Itu yang kita nak memperjuangkan, yang kita nak junjung, yang kita nak bawa, bukan hanya perkataan. Kalau setakat nak bawa perkataan la ilaha illallah, buat khok molek dalam frame molek, pakat duk kelek di mari-mari. Dah mana tu duk elek tu, bawa kalimah la ilaha illallah. Bukan gitu. Bawa kalimah la ilaha illallah, bawa akidah mentauhidkan Allah. Ni tauhid ni. Mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Terutama mentauhidkan Allah pada perbuatan. Yang menjadi asas kepada tauhid rububiyah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan bagi sekalian alam, asasnya adalah tauhid rububiyah. Asasnya adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Ini nak mengesakan Allah pada perbuatan. Sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak ni hak nak kena perhalusi. Hak ni lah kalau yang tak ada asas baru nak belajar tu go. Lah. Pening lah, lawyer lah, nak mutoh lah, menangis lah. Tak faham. Bukan tak faham, maknanya tak faham macam mana. Mudah je. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Tak faham. Patutlah makni perbuatan kita. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Gerak diam kita tu pun perbuatan Allah. Tak faham. Tak faham gitu. Tak faham. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Dah kalau gitu gerak diam kita perbuatan Allah. Tak faham saya. Tak faham. Tu pelik ya. Dah saya tak ada perbuatan. Dah ke semua perbuatan Allah. Tak ada perbuatan lah kita sebagai hamba yang lemah. Tak ada perbuatan langsung kita. Tak ada lah. Sebab mentauhidkan Allah pada perbuatan. Tak faham. Tak faham. Tu nak kena tonyah dahi. Tak faham. Bukan tak faham, payah nak terima. Sebab apa selama ni berpegang gerak diam sendiri, perbuatan hamba sendiri, bukan perbuatan Allah. Allah melihat, Allah mengetahui, Allah akan membalas baik buruk pada hari akhirat. Tapi perbuatan gerak diam kita baik buruk, kita buat sendiri. Bukan gerak diam kita perbuatan Allah, pegangan tu mensyirikkan Allah. Tak ada la ilaha illallah, tak ada. Ada mulut tu ada lah, di akidah tak ada. Pada masa hidup ke, dekat nak mati ke, la ilaha illallah tidak diiktibar, tidak dikira. Tidak diiktibar, tidak dikira. Kalau hanya mulut sahaja yang menyebut tetapi tanpa berakidah. Mulut saja menyebut tapi tanpa berakidah, maka tak ada nilai. Bukan la ilaha illallah, zikir tu tak nilai. Sembahyang puasa pun tak ada nilai. Tuan tak terima. Tambahan pula, kalau sekarang banyak pula yang bawa fahaman gerak diam kita, perbuatan kita. Sebab Allah letak dah keupayaan tenaga pada tubuh kita. Allah letak dah keupayaan otak di kepala untuk menilai. Allah letak ada satunya keupayaan akal untuk menilai, satunya keupayaan tenaga untuk gerak diam. Maka hamba sendiri yang menilai dengan otak ni dan memilih, hamba sendiri yang buat dengan tenaga yang Tuhan letak pada diri hamba. Itu memang jelas-jelas akidah qadariyah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan, yang dia panggil dahulu kita bicaranya kam muttasil pada perbuatan. Ni musyrikun, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ada apa kan? Tapi pada zahirnya macam mana? Pada zahirnya memanglah kita yang gerak diam. Itu pada zahir. Daripada budak lagi, itulah pada zahirnya.
Dan itulah percakapan kita. Gerak diam ni saya. Mana itu? Zahir, dan itu percakapan. Perbuatan Allah tu ghaib. Ini allazina yu'minuna bil ghaibi ni. Mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Zat Allah ghaib. Perbuatan Allah ghaib. Yang nyata perbuatan hamba. Jadi kalau tidak tanam beriman ke ghaib, perbuatan Allah yang berlaku di kita ni, maka akan beriman berpegang sebagai nak zahir perbuatan kita sendiri ini mensyirik ke Allah pada perbuatan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah tidak diterima sama sekali. Memang sekarang ni ceramah-ceramah banyak bawa seumpama ni. Tak boleh terimalah kalau hak kita bicara ni terkadang akan dituduh itu akidah Jabariyah. Akan dituduh ustaz tu Jabariyah tu. Memang hakikinya Jabariyah. Sebab apa? Sekalian qada dan qada. Hak Tuhan belaka, tak ada hak kita. Walaupun kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ni kami. Pilihan dan perbuatan kami menyembah akan Allah, pilihan dan perbuatan kami minta pertolongan kepada Allah. Wajib berpegang. Tapi pilihan dan perbuatan kami tetap duduk di bawah keesaan Allah pada perbuatan, tetap duduk di bawah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Nak mati keesaan pada perbuatan, nak mati sekarang qadar dan qada ni, hak jadi pening lawyer muta nangis ni padahal hak ni sepatutnya kata ni akidah yang suci ni kena tanam kepada anak kita pada masa anak kita suci, pada masa anak kita tu ahli syurga sebelum balik dengan akidah yang suci, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lepas faham molek-molek, berpegang molek-molek, memang menangis sangat-sangatlah. Jadi selama ni mensyirikkan Allah pada perbuatan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semudah-mudah jadi sepayah-payah. Semudah-mudah keesaan Allah pada perbuatan. Allah jua khalik, khaliku kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Allah jua khalik. Selain daripada Allah dipanggil makhluk. Makhluk lemah. Selain Allah dipanggil makhluk, makhluk lemah. Jadi kita hamba ni hamba yang lemah. Lemah hamba ni, gerak dia hamba tetap datang daripada Allah sebagai khalik. Gerak diam hamba ni makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, gerak diam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu sahaja. Sekalian qada-qada. Gerak diam hamba tu qada-qada. Ada payah-payah pun. Nak junjung, nak memperjuangkan, nak bawa kalimah la ilaha illallah ni kena faham molek ni. Tapi sini ni dia perici satu-satu kalimah lah pula. Hak berkaitan dengan la ilaha tu sesadah kita ni. Sesadah lah. Hak pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat haruh. Sesadah wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Bawalah pergi kepada nak perici pula la ilaha illallah tu. Tu kena ambil pengiktibaran molek lah. Ambil pengiktibaran molek. Memang jumpa dengan orang yang mengajar sendiri pun disebutlah dia punya permasalahan dia. Payah ustaz nak cerita. Payah macam mana nak cerita perkara jahat, kufur dan maksiat, qadar dan qada Allah pun Allah lah kata. Payah dia kata nak memperjelaskan pada pelajar-pelajar. Ni pelajar-pelajar lah ni.
Sebab dia, kalau pelajar-pelajar ni dia lebih nyata, sebab dia kan ustaz dengan pelajar ni kan dia ada kadang soal jawab. Kalau mengajar di majlis surau ni dia senyap gitu je. Kalau dengan pelajar ni nampaklah mana kesukaran untuk menerima, sebab pelajar tu pelajar umur 20-an, masuk U dah apa semua, jadi mereka balik tu nak dok ketiga apa dalam bab tauhid ni. Tak ada. Jadi payah. Tapi dia kata kalau mengajar kau tua, lagi payah dia kata. Dah lah hak jahat mari Tuhan juga. Nak terima macam mana dia kata. Lepas tu sampai masa Allah bunuh neraka pula. Kisah jahat yang Allah takdirkan. Gerak diam buat perkara jahat, Allah yang buat. Lepas tu yang kena bakar neraka ni hamba yang lemah, yang tak ada apa sekara. Tak zalim tu awak gitu. Situ. Payah dia kata. Ni orang mengajar. Mana payah dia kata. Hak mudahnya kau bukan hak Tuhan lah. Senyum mewek lalu. Senyum segar lalu. Kalau kata Tuhan ni dia dipayah. Dia kata zalim lah. Kena faham lah makna zalim tu apa. Dia reta hak orang, Allah reta hak dia. Dia nak reta baik bu syurga, kurniaan. Allah nak reta jahat bu neraka, keadilan. Hak dia. Ada ni hak Allah Ta'ala. Allah reta baik bu syurga, kurniaan. Allah reta dia jadi jahat, kufur dan maksiat, bu neraka, keadilan. Tapi dia orang ni nak lari daripada zalim Tuhan, tak sedar. Bayangkan berlaku di bumi, di bawah langit Allah, perkara yang Allah tidak kehendak. Boleh berlaku? Berlaku di bumi Allah, di langit Allah, satu perkara yang Allah tidak kehendak. Berlaku di bumi Allah, yang benda Allah tak kehendak. Kuasa gitu Allah. Satu lagi pula, dahlah perkara Allah tak kehendak. Perkara yang Allah murka pula yang Allah tak kehendak tu. Power sungguhlah hamba ni. Sekarang ni kalau kata perkara baik Allah tak kehendak berlaku tu pun, mana Allahnya? Tiba-tiba yang Allah tak kehendak tu perkara jahat, lagilah pelik. Boleh berlaku perkara atau kehendak, perkara tu pula perkara murka. Power lah hamba ni. Buat perkara Allah tak kehendak, satu. Buat perkara Allah murka, satu. Tak power. Power lah hamba ni. Macam mana kita? Dalam rumah kita berlaku perkara kita tak kehendak. Tapi perkara tu buat gitu kita kenang, okeylah. Tapi kita panggil bukan hak kita dah lah jadinya. Tak apalah. Macam mana kalau berlaku atas rumah kita perkara kita tak kehendak, perkara kita cukup marah tanpa kita sedar berlaku dalam rumah kita. Macam mana kita? Power lagi? Ke kengir dah? Ke dak menilai dah? Ke dak pakar dah? Kengir dah kita ni. Atas rumah kita berlaku benda yang kita tak kehendak, benda yang kita tak suka pula selaginya. Tapi berlaku juga di rumah kita. Orang ni nak tak mana muka kita? Ada. Satu, benda kita tak kehendak. Yang kedua, benda yang kita marah. Mana apa ni? Hak di bawah kita tu lebih hebat daripada kita, lebih pandai daripada kita. Pandailah dia ngelok ke mana-mana pun. Mana kita ni tak cerdik jadi tunggu kayu lah kita ni. Bayangkan berlaku satu perkara yang Tuhan tidak kehendak di bumi Allah Ta'ala, tambahan pula perkara tersebut perkara yang jahat yang Allah murka. Di mana Allah Ta'ala? Ada ni tak terima akal begitu. Kalau kita balik pada pengajian lah, kalau pakai akal jahil, waktu dia terima akal Tuhan tak kehendak perkara jahat. Kalau dia nak main ikut akal lah, kalau main ikut akal, saya pernah kena bangunlah seorang tanya, Ustaz kalau hak jahat ni hak Tuhan juga pada masa itulah yang berlaku di Myanmar tu, orang Islam Rohingya tu, kodak-kodak Tuhan juga. Lah siang orang Rohingya dia orang Islam kan. Dia tanya kita. Lepas tu saya lagi, Ustaz kalau gitu kok hak berlaku di Palestin tu,
Kodok-kodok ha. Oh siang kau orang Islam kita Palestin. Ada ni ditanya. Hok tanya tu hok bapak tepat tu lah. Hok kepala lah tepat tu. Ginilah kata. Ginilah. Kita turu ere. Pada turu ere. Faham tu turu ere? Dia panggil apa? Betul tak sebutan? Turu ere. Kita turut dia lah. Kita turut dia. Turut. Ke mana? Turut ere tau. Turut ere. Macam turut ere ke budak semua ni. Turut ere ke budak. Tu mak ayah kalau. Turut ere ke anak. Anak nak jangok gitu. Anak nak solek gitu. Mak ayah dia sejik surah haji mak haji. Punyalah dia solek. Hok comel jadi tak comel dah lah. Tapi bagi orang dia kata comel lah. Hok comel dah. Kalau hok tak comel, banyak jerawat, banyak kutu, banyak paru, banyak apa, dia pun tepek-tepek mana sabar. Hok comel letih dah, yang tepek buat apa lagi? Lepas tu mak ayah kenang ke dak? Nak orang hari dia sehari. Dia jadi raja sehari. Raja tak raja pun. Lepas tu mak ayah ikut bukan kau suara kita ni. Allah. Lepas tu ditayang pula duk muka pintu. Tak bukan. Orang kita nak balik kepada budaya lama. Budaya lama dulu kan. Cuma dulu tu kepala tak tutup. Gitu je lah. Dulu kan. Kepala tak tutup. Ayah haji mak haji pun gitu juga. Ada gambar lama tu. Bakar lah. Jangan sipang. Itu zaman tak betul. Dia sipang gambar tu. Anak cucu pun tengok. Tengok. Mak kepala tak tudung. Saya nak pakai telekong. Cuma nak solek muka je. Kan baik dia sikit kan. Hak lama-lama tu bakar. Bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada saksian maksiat yang kita lakukan pada masa dahulu. Ni. Tikuk akhir orang panggil. Jadi bila dia kata gitu tak apalah. Kalaulah yang berlaku di Myanmar tu bukan kehendak dan perbuatan Allah. Jadi Allah yang maha kuasa berlaku di bumi Allah ni perkara yang Allah tidak kehendak, perkara yang Allah tidak redha. Macam mana Allah Ta'ala? Macam mana kekuasaan Allah Ta'ala? Kemudian kalau tanya balik, kalau nak main ikut akal, tanya balik. Allah kuasa tak nak menjadikan orang Myanmar Buddha tu jadi mati ke, jadi lembek ke, jadi lumpuh ke, jadi tak bermaya ke? Kuasa tak? Allah kuasa. Allah boleh sekat daripada orang hia tu dizalimi. Allah kuasa. Tapi Allah guna tak kuasa dia? Allah tak guna kuasa. Kalau nak pakai akal, tak jadi macam zalim kau. Tak boleh pakai akal. Yang pertama, kalaulah bukan kehendak Allah, bagaimana kafir Buddha boleh buat satu perkara di bumi Allah, perkara yang Allah tidak kehendak, perkara yang Allah tidak redha. Yang Allah pula ada kuasa yang boleh menyekat kezaliman, Allah tidak menyekat. Kalau pakai akal. Macam kita ada kuasa sekat kezaliman, kita biarkan. Zalim tak kita? Samalah. Memang kita zalim. Kalau kita memang panggil zalim lah. Kita ada kuasa untuk menyekat satu kezaliman. Kita tak guna kuasa kita untuk menyekat kezaliman. Kita zalim. Ini kalau kita lah. Kalau kata perkara zalim orang Rohingya kena tu, bukan kehendak Allah, tapi Allah kuasa sekat. Allah tak sekat. Kalau nak pakai akal, tak ada zalim juga. Tu dia tak boleh pakai akal. Gimana? Saya turut tu senyap. Nak pergi juga. Jadi apa yang berlaku di kepada orang Islam, orang Rohingya ke Palestin ke, semuanya ada hikmah belaka. Semuanya akan mati belaka. Tapi mereka mati syahid. Mereka dapat syurga Allah. Permulaannya Raudatun minal jannah, kebun syurga dalam alam barzah. Kita yang hidup senang lenang ni pun mati juga. Mati macam mana?
Ramai yang mati dengan bagai-bagai perbuatan yang salah. Mati dengan dadah, mati dengan rempik, mati macam-macam juga mati. Pada ni. Mana dunia ni ujian daripada Allah. Allah atur seumpama tu ada hikmah di belakang. Tapi apabila dia pakai akal, oh kalau Tuhan juga zalim. Padahal kalaulah bukan hak Tuhan, tapi Tuhan tidak sekat, Tuhan berkuasa, kalau nak pakai akal supaya zalim juga. Ni kata payuh, kadang-kadang dia payuh. Nak cerita orang mengajar lah ni, payuh dia kata. Nak susung dia kata pada pelajar dia pun susah. Kalau dia mengajar kapung pun orang tua jadi susah. Asyik kau tak ambuh lama-lama. Kau tak ambuh. Time malang ngajar tauhid tak ada orang. Time malang ngajar pekoh ramai. Dia kata. Time malang ngajar pekoh ramai pula. Sebab apa? Suka dengar. Hukum akan kan? Hukum akan ni senang, suka. Tapi malang tauhid dia kata pakat tak mau mari. Mana apa? Dia orang kata pening. Malah gitu. Jadi ustaz yang sama, tempat yang sama, dia pun ajar pula pekoh malam lain, pakat mari. Pekoh sedap kata dia. Pekoh sedap, tauhid tak sedap. Tauhid tinggilah dia kata, dalamlah dia kata. Tak ada pun nak cerita bab tauhid je. Nak cerita rukun iman, baik jahat qada je. Hak tu hak payah nak terima tu, payah kerana kita belajar kemudian. Ni kita nak betul-betul ni, la ilaha illallah. Kita hidup dengan kalimah la ilaha illallah. Kita mati dengan kalimah la ilaha illallah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya. Apa qaul yang sabit? Yusabbitullahu alladhina amanu. Mengkejapkan oleh Allah akan mereka beriman bil qawli thabit fil hayatid dunya, dengan perkataan yang kejap pada hidup atau dunia. Apa dia qaul thabit fil hayatid dunya? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Kan orang baca talqin kan, dia akan baca ayat ni, dia ajarlah marabbuk wa man nabiyyu wa ma dinu. Dia ajar hak talqin tu, hak soalan muka nakir. Biasanya orang talqin akan baca ayat ni, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya. Mengkejap oleh Allah Ta'ala akan mereka yang beriman dengan qaul perkataan yang kejap ketika hidup atas dunia. Mana? La ilaha illallah. Itu kalau sabit kalimatut tauhid. Allah akan mengkejapkan bagi mereka yang beriman dengan la ilaha illallah. Tapi bukan la ilaha di mulut saja. Ni iman akidah. Iman akidah. Kejap dengan la ilaha illallah. Allah jua Tuhan. Bila Allah jua Tuhan, yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ni perici pula tiap-tiap satu kalimah tu. La itu menunjukkan atas nafi, meniadakan, tidak. Ilaha dipanggil manfi, yang dinafikan, yang dihukumkan dengan tiada adanya. Illa menunjukkan atas istisna, kecuali, melainkan. Allahu tu mustasna minhu, yang dikecualikan daripadanya, daripada la ilaha. Allah tak masuk dalam la ilaha. La nafyun, ilaha manfiyun, illa ada istisna. Allahu mustasna, yang dikecualikan, yang dikecualikan daripada yang sebelum daripada ilah, iaitu la ilaha. Ni ngaji bahasa Arab lah sikit ni. Ngaji bahasa Arab sikit. Orang putih panggil apa lah? Orang putih kata apa? Grammar orang putih. La apa dia?
Ilaha aku putih macam mana? Bukan terjemahan la ilaha illallah. Dari segi kalimah tu. La aku putih kata apa? Illa aku putih kata apa? So, dah ingat dah? La tu aku putih kata apa? Illa dia kata apa? Kalau bahasa Melayu, bahasa Malaysia, tiada, melainkan. Bahasa Malaysia kata apa? Dahlah, hak sini illa tu. Kecuali mengeluarkan barang yang kemudian. Kemudian daripada illa, mengeluar daripada barang yang dahulu. Lalu dua illa. Apa barang yang kemudian? Allahu. Barang yang dahulu la ilaha. Jadi illa ni mengeluarkan Allah daripada la ilaha. Gitu je lah. Habis sebut kata melainkan Allah, jadi Allah ni tak masuk dalam la ilaha. Bukan kata la ilaha, tiada Tuhan, atau masuk Allah. Ada. Kita akan kata illallah. Ni hak satu kalimah. Ni nak perici satu lagi, nak perici lagi, nak berkaitan dengan la ilaha illallah. Dan bila ketahui engkau akan demikian itu, maka ketahui olehmu bahawasanya nafi itu terhadap ia atas disembah dengan sebenar pada wakil. Maka tak kali itu makna kata kita tiada Tuhan melainkan Allah itu ternapilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat melainkan Allah. Maka ia ya Allah jua yang tiada ternapi. Ni. Ini macam mana cara kita nak nafi dan isbat dengan cara yang betul. Wallahu a'lam.